Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud wa huwal ladzi, dan dia yang yaqbalu taubah, menerima akan taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu, dan mengampuni, anis sayyiat, dari kejahatan-kejahatan mereka itu, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah itulah mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Surah Asy-Syura ayat 25. Jadi sekali lagi kita kena perbanyakkan istighfar di dalam bulan yang rahmat ini, bulan yang mulia ini, itu bulan Ramadan. Kerana bulan inilah Allah membuka pintu langitnya. Artinya membuka pintu langit itu Allah membuka pintu rahmat, pintu keampunan. Maka seperti mana ayat yang dibacakan tadi ni, wa huwal ladzi yaqbalu taubah, dan dialah Allah yang menerima akan taubat. Taubat ni asal perkataan dia taba. Taba tu maknanya kembali, balik. At-taubah artinya kembali, baliklah kita kepada Allah. Sebelum Ramadan ni mungkin kita ada banyak buat silap dan salah, dosa maksiat dan sebagainya. Jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan, bulan taubat untuk kita. Bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali mengikut akan apa yang telah kita tinggalkan daripada agama Allah ni. Iaitulah yang disebut dalam ayat ni tadi, wa huwal ladzi yaqbalu taubah, dan dialah Allah yang menerima taubat an ibadihi, daripada hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyiat, dan dialah yang memaafkan akan segala kejahatan yang kita lakukan. Nah, memang teranglah kita banyak benda silap dan salah, kejahatan yang kita buat, sama ada sengaja atau tak sengaja. Maka dengan bulan yang penuh rahmat ini, Allah membuka ruang kepada kita untuk Allah nak mengampunkan kita, dengan syarat kita memohon keampunan kepada Allah dan ingin kembali dan bertaubat kepada Allah. Maka moga-moganya Allah mengampunkan kita semua. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan ingatlah Allah tahu apa-apa saja yang kita lakukan.
Jadi itu mukadimah kita. Kemudiannya pelajaran bahasa Arab kita hari ini seperti mana yang dah disebutkan tadi sebelum berbuka, iaitu sauman maqbulan wa iftaran syahiyan. Itu artinya moga-mogalah puasa kita, sauman tu puasa, moga-moga puasa kita maqbulan, diterima oleh Allah. Wa iftaran, dan berbuka puasa syahiyan, menjamu selera lah, maknanya selamat berbuka. Jadi kita boleh ucapkan kepada siapa-siapalah, kawan-kawan ke, adik keluarga dan sebagainya. Kemudian kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Zadul Muta'allim. Kita dah habis membicarakan sifat 20 semalam, dan hari ini kita sambung muka surat yang ke-18. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sifat yang harus bagi Allah. Harus, itu bukan haus, dia ada tertinggal huruf ra. Harus bagi Allah memperbuatkan mungkin atau meninggalkannya. Umpamanya harus bagi Allah menjadikan langit, bumi, matahari, bulan dan bintang dan sebagainya. Dan harus bagi Allah tidak menjadikannya. Maka tidak wajib Allah memperbuatkan sesuatu seperti menghidupkan atau mematikan. Bahkan semuanya harus pada hak Allah Ta'ala. Mungkin ialah barang yang harus adanya dan tiadanya. 20 sifat yang tersebut yang wajib. Okey, baik. Yang ni dulu. Jadi habis dah kita bicara 20 sifat yang wajib sekali dengan 20 sifat yang mustahil. Sebab sebelum ni kita belajar yang wajib pun kita belajar, yang lawan dia pun kita belajar. Jadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, jumlahnya 40. Kemudian kita sambung lagi satu, iaitu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa Arabnya fi'lul mumkini au tarkuhu. Maknanya harus bagi Allah menjadikan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Maknanya terpulanglah kepada Allah, ikut kehendak Allah. Allah nak bagi jadi ke, Allah tak nak bagi jadi ke, itu hak Allah. Harus bagi Allah. Nak bagi ada ke, tak nak bagi ada ke, nak jadi macam mana ke, tak nak jadi macam mana ke, itu semuanya terserah kepada Allah. Itu yang dimaksudkan dengan harus bagi Allah memperbuatkan mungkin atau meninggalkannya. Umpamanya dia kata sini, harus bagi Allah menjadikan langit. Jadi langit tu ikut suka lah. Allah nak bagi jadi ke, Allah tak nak bagi jadi ke. Bumi, matahari, bulan dan bintang dan sebagainya. Dan lain-lain lagi lah, semua sekali. Semua alam ni, tak kira lah yang dinamakan makhluk, semuanya terletak di bawah keharusan Allah Ta'ala, sama ada nak menjadikan atau tidak menjadikan. Dan harus bagi Allah tidak menjadikannya. Dan boleh juga kalau Allah tak nak bagi jadi. Boleh Allah nak bagi jadi, dan boleh juga Allah tak nak bagi jadi. Dah jadi bagi, yang jadi tu kerana Allah nak bagi jadi. Yang tak jadi kerana Allah tak nak bagi jadi. Itu je. Maka tidak wajib Allah memperbuatkan sesuatu. Maka lawannya, bila harus bagi Allah menjadikan setiap sesuatu, maka lawannya tidak wajib. Tidak wajib maksudnya bukan mesti Allah kena buat setiap sesuatu tu. Bukan mesti Allah kena buat langit. Bukan mesti Allah kena buat bumi. Bukan mesti Allah kena buat syurga. Bukan mesti Allah kena buat manusia, makhluk, malaikat, tak kira lah siapa-siapa pun. Apa saja yang bernama makhluk. Tidak wajib bagi Allah Ta'ala memperbuatkan dia. Kerana apa?
Kerana sekiranya dikatakan wajib Allah menjadikan langit, wajib Allah menjadikan bumi, wajib Allah menjadikan syurga dan sebagainya. Bila wajib ni maknanya ada keterpaksaan. Maknanya kena buat. Kalau tak buat, tak boleh. Maknanya tak bebas. Tak terserah pada Allah lah. Tetapi Allah seolah-olah macam disuruh. Mesti kena buat. Kalau tak buat, tak boleh. Jadi kalau Allah kena suruh, siapa suruh Allah? Kan? Sebab perintah wajib tu perintah suruhan. Jadi kalau perintah suruhan, bila ada perintah suruhan, pasti ada yang menyuruh. Jadi kalau Allah terkena atas perintah suruhan, maknanya Allah kena suruh. Kalau Allah kena suruh, siapa yang suruh? Jadi kalau ada yang boleh menyuruh Allah, maka lemahlah Allah, sebab Allah pun kena suruh. Jadi mustahil, akal tak boleh terima mengatakan bahawa Tuhan kena suruh. Tuhan bukan kena suruh, tapi Tuhanlah yang menyuruh kepada setiap sesuatu. Tuhanlah yang memberi arahan dan perintahnya kepada setiap sesuatu, bukan Tuhan yang diperintah. Itu kita kena faham. Jadi itu yang dimaksudkan dengan harus bagi Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, dan tidak wajib padanya menjadikan setiap sesuatu tu. Maka tidak wajib Allah memperbuatkan sesuatu seperti menghidupkan atau mematikan. Menghidupkan Allah boleh buat. Maknanya harus bagi Allah nak hidup ke atau nak bagi mati. Tapi tak wajib. Maksudnya bukan mesti Allah kena hidupkan, ataupun bukan mesti Allah kena bagi dia mati. Tak. Allah tak nak bagi mati boleh. Allah tak nak bagi hidup pun boleh. Sebab tu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah nak buat, contoh macam sekarang, Nabi Isa alaihi salam mana mati lagi? Mana wafat lagi? Kan? Dia angkat naik ke langit. Dah tak balik, dah berapa ratus tahun dah. Dah mungkin ribu ke apa, tak tahulah. Start daripada Nabi Isa lahir lagi, sampailah sekarang. Hidup lagi Nabi Isa. Macam mana dia boleh hidup? Dah Allah yang menghidupkan. Dan dia makan minum, dah apa susah Allah boleh buat suatu benda tu hidup tanpa makan dan minum. Allah boleh buat. Makan minum ni adat saja. Adapun haknya adalah Allah Ta'ala. Sebab tu kita mengaji sifat 20. Kita nak faham Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bukan makanan, bukan minuman. Kita makan buka puasa tadi ni, bukan makanan yang berkuasa ke atas kita untuk memberikan kita tenaga ataupun memberikan kita kehidupan untuk terus hidup. Tak. Allah yang bagi kita boleh hidup. Allah boleh buat dengan kita tak makan, kita tetap hidup. Allah boleh buat. Tapi yang kita makan tu adat. Itu kita kena faham. Hukum akal, hukum syarak dan hukum adat. Lepas tu awal tu kita tekankan dulu. Walaupun hukum akal, hukum syarak, hukum adat tu nampak macam simple je. Tapi kalau yang tu tak faham, belakang ni semua tak faham. Dia macam itulah. Macam walaupun pelajaran tadika tu nampak pelajaran rendah je, sekolah pasti tadika kan. Tapi kalau tadika dia tak lepas, macam mana dia nak buat karangan bila masuk sekolah menengah? Macam mana dia nak buat laporan, dia nak belajar sampai peringkat universiti, kalau ABC pun dia tak boleh nak faham. Walaupun pelajaran tu nampak rendah, tetapi kalau tak dikuasai dengan betul, maka mana kata tak boleh nak pergi ke seterusnya. Walaupun nampak hukum adat, hukum syarak, tu nak saja ulangkan balik nota kaki tu kat dalam grup, supaya nak betul-betul untuk kita faham balik. Kita ingat balik, kita revise balik, refresh balik. Jadi itu dia. Jadi harus bagi Allah Ta'ala, kita pegang bahawa Allah harus menjadikan setiap sesuatu, sama ada mengadakan atau meniadakan, menghidupkan atau mematikan. Harus sahaja, tidak wajib. Tidak wajib, satu lagi, dan tidak mustahil. Mustahil pun tidak. Contoh, mustahil Allah menjadikan langit. As-salat mustahil. Harus bagi Allah menjadikan langit, bumi dan sebagainya. Tak ada yang mustahil. Kalau mustahil Allah menjadikan sesuatu, maknanya ada sekatan. Ada sesuatu yang menghalang Allah untuk mencipta atau memperbuat sesuatu. Maka mustahil, akal tak boleh terima. Jadi pada sifat harus ini, Allah harus mengadakan sesuatu atau menidakkan sesuatu atau meniadakan sesuatu.
dan tidak wajib dan tidak mustahil. Wajib dan mustahil kita sangkal. Adapun kita sabitkan harus bagi Allah. Nah. Jadi lawan kepada kita makhluk. Makhluk kita tak harus menjadikan sesuatu. Tetapi kita sama ada wajib atau mustahil. Antara salah satu ni. Contohnya macam puasa bulan Ramadan ataupun semayang. Semayang pada kita tak jadi harus, kena jadi wajib. Suka tak suka, nak tak nak, kena semayang. Suka tak suka, nak tak nak, kena puasa. Malas macam mana pun dipaksa untuk semayang, dipaksa untuk puasa, buat ibadat dan sebagainya. Sebab bukan harus. Adapun Allah harus. Kan? Allah boleh nak jadikan siapa-siapa ke, nak bagi ada ke, nak bagi tak ada ke. Kan? Soalan cepu emas lah. Kan? Saja nak tanya. Boleh tak boleh ataupun kuasa ke tidak Allah menjadikan semua orang baik? Tak ada seorang pun jahat. Makhluk atas muka bumi ni Islam belaka semua. Dalam Islam baik pula tu. Tak ada hasad dengki, tak ada iri hati. Nah, sampai berebut nak bagi salam. Nampak? Cium tangan sampai tiap masing-masing berebut-rebut. Baik sungguh. Nah, makanan habis bagi-bagi semua. Sampai tak ada yang nak makan, semua bagi-bagi gitu. Mana kata baik sangat. Allah boleh buat tak semua orang baik? Boleh. Kenapa Allah tak buat semua baik? Soalan kedua pula. Nah, tadi kata boleh. Nah, kenapa Allah tak buat semua baik? Sukati Allah lah. Tu jawapan ni. Tu katakan harus ni. Harus bagi Allah nak jadikan semua baik. Harus juga bagi Allah nak jadikan semua jahat. Harus bagi Allah nak jadikan separuh baik, separuh jahat. Sebab hak Allah, sukati dia. Bila sukati dia, kan? Yang ni kita kena takut. Takut Allah ni letak kita baik ke jahat. Sebab ia terletak diharus pada Allah. Allah sukati nak letak kita ni jadi baik ke atau nak jadi jahat? Kalau Allah nak jadi kita baik, beruntung kita syukur. Kalau Allah nak jadi kita jahat, walaupun ada mungkin kita nak jadi baik, tapi Allah nak jadi kita jahat, tetap jahat. Tapi ni ilmu hakikat lah. Jangan faham geng-geng pelacur jawab. Nak macam mana dah Allah jadikan aku pelacur? Nak harus bagi Allah kan? Ngaji pula dia walaupun dia pelacur. Ngaji sifat 20. Itu barang hakikat. Barang hakikat ni maknanya kita menerima segala yang telah Allah tentukan dulu. Ingat kita ulang balik. Barang hakikat, barang yang dah lepas. Barang yang belum berlaku kita ukur dengan syariat. Jangan keliru. Jadi walaupun dia pelacur, okey, barang yang sebelum ni dia melacur, itu barang hakikat. Yang tu boleh kata, nak buat macam mana? Dulu Allah buat dah aku jadi pelacur. Itu dulu punya cerita. Dulu punya cerita kita tak boleh nak ubah. Itu barang hakikat lah. Itu barang yang telah Allah tetap. Adapun barang yang nak mendatang ni, jangan kata nak buat macam mana esok aku merompak. Allah buat aku esok aku merompak. Tu kalau kita jawab, kalau esok Allah buat hang kena langgar trailer, hang terima. Kan? Jadi barang ke depan, barang kita fikirlah dengan akal, dengan ukuran pembaris syarak, Quran, hadis, ijma', qiyas. Berbalik kepada hukum syarak. Sebab tu kita bergaul kita dalam 3 hukum ni je. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Kadang-kadang dia duduk tang hukum akal, kadang-kadang duduk tang hukum syarak, kadang duduk tang hukum adat. Tengok pada keadaan kita nak pakai yang mana. Sebab tu sebelum ni, dulu masa awal-awal pengajian kita dah sebut dah. Hukum ni ibarat senjata. Tika mana kita nak pakai hukum akal, tika mana nak pakai hukum syarak, tika mana nak pakai hukum adat. Kena tahulah. Kan? Tika mana nak pakai pedang, tika mana nak pakai pistol, tika mana nak pakai bom. Kena tengoklah cara. Kawan tu tembak dari jauh pakai sniper, dia pakai pedang, boleh lut. Nak macam mana? Baru nak keluar pedang dia tembak dah headshot atas kepala. Kan? Tak jadi. Habis macam mana nak buat? Kena tengoklah gaya macam mana nak guna senjata mana. Sama juga dalam keadaan ni nak pakai mana? Hukum akal ke? Hukum syarak ke? Hukum adat? Kena tengok. Sebab tu penting 3 hukum tu. Sebab tu Imam Haramain kata, siapa yang tak memahami hukum akal, ibaratnya tidak ada akal padanya. Sebab nampak ringan, nampak remeh, tapi ianya sangat-sangat penting. Sebab tu ulama' letak dia depan sekali dalam kitab. Sebab yang itulah permulaan dia. Baik, selesai bahagian ni,
Jadi seperti menghidup atau mematikan. Bahkan semuanya harus pada hak Allah Ta'ala. Bahkan semuanya harus pada hak Allah Ta'ala. Semuanya sini balik pada siapa? Semuanya makhluk. Domainnya tu domain makhluk. Maknanya semua makhluk harus pada Allah Ta'ala. Bukannya Allah. Maknanya semua makhluk ni harus pada Allah. Maksudnya makhluk ni Allah boleh buat apa saja. Allah boleh buat apa saja. Soalan cepu mah lagi. Boleh tak boleh Allah jadikan syurga panas, neraka sejuk? Syurga tu jadi azab, neraka jadi tempat aman, tempat nyaman. Boleh tak boleh orang buat? Boleh. Dari segi hukum akal. Dari segi hukum syarak, mustahil. Kenapa hukum syarak jadi mustahil? Kerana hukum syarak bergantung pada Quran, hadis, ijma' qiyas. Dan Quran kata macam tu ke? Tak. Quran kata syurga tempat elok lah, tempat nyaman. Neraka tempat azab. Itu Quran kata. Jadi hukum syarak bergantung ke situ. Adapun hukum akal kita letak atas keharusan Allah Ta'ala atas segala makhluknya. Syurga makhluk, neraka makhluk. Jadi Allah boleh buat apa saja atas syurga ni. Allah boleh buat apa saja atas neraka ni. Sebab harus pada Allah Ta'ala. Itu kita nak faham. Kita pun berjuang, beramal sampai bermati-matian nak tegakkan Islam, putus habis telinga-telinga, tangan putus apa semua, mati. Mati makna kata okey ni boleh masuk syurga lah, mati syahid. Tiba-tiba sampai ke hari kiamat, Allah kata aku telah hapuskan syurga. Tak ada syurga, yang ada neraka je. Berjuang tak berjuang masuk neraka. Macam mana? Macam nak macam mana? Takkan nak komplain. Saya tak setuju. Hang tak setuju apa? Hang tak setuju. Hang tu hamba. Hang tu pun Allah bagi jadi. Kalau Allah nak mati terus waktu tu, lenyap terus, hilang, tak ada apa-apa. Banyak cakap pup, hilang. Tak ada. Syurga tak ada, neraka tak ada. Hilang terus dia. Allah boleh buat. Tu kata Allah boleh mengadakan, Allah boleh meniadakan. Perbicaraan yang kita hurai ni, kalau tak kena cara, orang kata kita sesat. Sebab ini dengan ilmu. Lepas tu ni tak boleh sembang-sembang kedai kopi, kata Tok Guru. Kan? Tak boleh sembang-sembang dengan orang awam. Benda-benda macam ni. Ini atas orang yang betul-betul niat ikhlas ni nak mengaji. Baru dia akan mendapat kefahaman. Sebab ini nak berkait dengan ilmu. Tak ada ilmu habis jadi rosak. Jadi semuanya atas harus pada Allah Ta'ala. Sebab itulah bila faham keharusan ni begitu tinggi, terjadilah ke makam tasawuf. Ahli tasawuf kata apa? Kalau aku beribadat banyak mana pun, tapi Allah tetap meletakkan aku dalam neraka, nak buat macam mana? Aku reda je lah, dia kata. Sebab apa? Sebab harus bagi Allah nak meletakkan aku dalam syurga atau dalam neraka. Itu hak Allah. Kan? Reda je lah. Tapi bagi mereka lah makam tinggi. Kita ni buat-buat tinggi. Keluar-keluar ni, aku reda kalau masuk neraka, aku reda. Masuk sungguh pada muka. Jangan minta. Kita nak minta masuk syurga lah. Tapi dari sudut kefahaman, hakikatnya kita pegang semuanya atas terletak kepada keputusan Allah. Harus pada Allah Ta'ala. Tapi dalam soal kehidupan, kita kena rencanakan. Ada ikhtiar hidup kita untuk menjadi lebih baik. Adapun tawakalnya berserah kepada Allah. Setelah kita usaha, serah pada Allah. Apa Allah nak letak kita di mana, keadaannya macam mana. Tu baru betul cara. Bukan serah bulat-bulat. Itu golongan-golongan yang sesat. Tak payah awak apa-apa. Mana boleh. Jadi mungkin. Ini dia terangkan pula mungkin. Sebab tadi dekat atas tu dia cerita pasal mungkin. Dia kata Allah harus menjadikan mungkin atau meninggalkan mungkin. Mungkin tu apa? Ialah barang yang harus adanya dan tiadanya. Mungkin tu, mungkin ni bahasa Arab asalnya boleh. Makna perkataan dari segi bahasa dia makna boleh. Jadi mungkin ni maknanya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu maksud mungkin. Jadi siapa mungkin ni? Makhluk lah. Kita semua kullu ma siwallah. Setiap sesuatu daripada Allah. Setiap sesuatu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, semuanya mungkin. Kita semua. Bukan sahaja manusia mungkin. Malaikat mungkin. Iblis, syaitan mungkin. Syurga mungkin. Neraka mungkin. Semua lah. Arash pun mungkin. Arash mungkin, syurga, langit 1 sampai 7, semua mungkin. Sebab tu semua makhluk. Yang bukan makhluk Allah saja. Adapun Al-Quran
Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Al-Quran bukan mungkin. Al-Quran bukan makhluk. Jangan salah tafsir pula. Kan? Lain daripada tu semua makhluk. Bila makhluk, dia boleh berubah-ubah. Ikut kehendak Allah. Allah nak ubah jadi macam mana ke, terpulang pada Allah. Allah boleh buat apa saja. Sebab itulah bila barang mungkin, jangan pandang seseorang yang baik itu confirm sampai bila-bila dia baik. Boleh jadi esok dia jadi jahat. Kan? Maknanya berpada-pada. Jangan terlampau taksub, jangan terlampau dia memang bagus, dia memang bagus. Ana tak berapa suka sangat, tak berapa setuju. Dulu adalah duduk di pondok, jadi ada pelajar-pelajar baru masuk dan sebagainya. Jadi ialah bila baru masuk, kita tak kenal sangat dia, hati budi macam mana. Tapi dia punya sembang lebat lah. Dia kata dia hafal Quran 30 juzuk, hadis ada kat 100 rasa dalam kepala dia kata. Itu yang ingat sungguh, yang lupa-lupa sikit ada 500 dia kata. Dalam kepala. Jadi bila budak-budak lain dengar, kagum. Dia pun cakap dengan anak, bang, budak tu bagus bang. Kena pula orang Selangor gak. Orang Selangor gak bang kata. Bagus, ayat Quran hafal, hadis hafal ni. Bagus dia bang. Dia boleh jadi ustaz ni. Puji habis melambung. Kata sabarlah, puji pada-pada dah lah. Kalau dia baik, kita kawan baik dengan elok dengan dia. Takut-takut kalau sok kita dapat tahu benda yang tak elok, kita cik hati. Akhirnya, rupanya mana hafal Quran ni memang dia pernah duduk tahfiz, tapi mana ngapalnya. Rupanya dia datang pondok ni sebab lari polis cari kes curi motor. Tu kata duk kata hebat sangat. Sampai polis datang sini tanya. Kan? Tu kata kita jangan terlampau. Sebab tu kita kena faham, walaupun orang tu baik, jangan sangka dia baik selama-lamanya. Jadi termasuk diri kita juga, walaupun hari ni kita duduk di pondok baik mengaji dan sebagainya, jangan kita yakin kita selama-lamanya baik begini. Sebab tu kita kena selalu berhati-hati minta tolong pada Allah. Kan? Minta Allah, janganlah songsangkan hatiku, janganlah palingkan hatiku. Kalau aku tersilap, patahkan balik. Ada. Tu. Jangan terus sesat gitu. Kemudian yang keduanya, jangan pandang seseorang yang jahat sentiasa jahat. Harus juga, sebab dia mungkin boleh jadi esok dia jadi baik. Kan? Kita tak tahu. Kan? Sebab tu orang jahat kita jangan putus asa untuk menegur dia, untuk tarik dia kembali kepada jalan yang baik. Cuma dalam menegur ni dia ada dua uslub, ada tegur cara keras, ada tegur cara lembut. Jangan ingat orang yang tegur cara keras maknanya dia orang cakap apa, seolah-olah dia sangka diri dia baik, orang tu jahat. Bukan, tak semestinya. Kena tengok juga. Kadang-kadang orang tu tegur dengan keras sebab mengikut kesesuaian dia. Bak kata Tok Guru ibaratnya begini. Orang yang jalan, dia mata tak apa nampak, tapi dia duduk kat tepi tebing. Macam mana kita nak selamatkan dia? Takkan nak kata tepi tebing tu nanti jatuh. Takkan cakap lembut gitu. Dia pun gerung jatuh. Kita kena jadi, sikit lagi, jangan. Gitu. Sebab dia tepi tebing lah. Kita kena kerah lah. Ada pun orang jauh daripada tebing, tak payah nak kerah. Dah jauh lagi tebing. Jauh lagi anjerik apa? Nak jauh lagi. Jadi yang jauh kita cakap lembut sikit lah. Tu tebing depan sana tu, jangan dekat. Itu je lah lembut. Tengok gaya ni. Itu uslub dakwah. Orang yang dah terlampau teruk, kita takut dia nak masuk dah jurang neraka dengan kesesatannya apa sebagainya, kena kita tegur dengan keras. Danlah buat maksiat, berpakaian laki pakaian wanita, berbangga pula kerana tak kena corona. Jadi yang ni dengan keras. Kamu jangan mengundang azab Allah. Kamu jangan cakap gitu, jangan bongkak, jangan sombong. Kita kena cakap dengan nada keras. Jangan, tak baik tau, jangan cakap gitu. Gitu kawan tu dah macam-macam teruk dah. Kan? Dah jadi fahaman dah boleh rosak. Jadi kita nak selamatkan dia. Ada pun orang yang bagus dah semayang. Jangan pula kita kerah orang dah elok dah kawan tu datang semayang masjid. Fawailun lil musallin. Neraka bagi orang semayang. Kawan tu tengah semayang elok, Allah. Takut tu. Bagi orang yang dah elok gitu, kita cakap baik-baik lah. Bagus dah kita semayang, tapi kena jaga gini-gini. Cakap baik. Dia tengok pada keadaan lah. Itu dipanggil uslub. Sebab ianya semua barang harus. Ni kita masuk dalam bab ni. Ianya semua barang harus. Boleh jadi A, boleh jadi B, boleh jadi kanan, boleh jadi kiri. Semua boleh. Kita tak tahu. Termasuk diri kita semua. Semuanya atas Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan mungkin. Selesai. Kemudian
Nanti kita akan sambung 20 sifat yang tersebut yang wajib bagi Allah terkandunglah di dalam 2 sifat kesempurnaan. Baik, nanti kita akan belajar sifat istighna dengan iftikar. Dia macam ni kaedah dia. Mula-mula dulu kita mengaji banyak. Banyak tu maksudnya sifat 20 lah. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Itu dah 40. Lepas tu kita mengaji ni pula harus satu. Jadi 20 campur 20 campur 1, 41. Besar. Daripada 41 ni, kita pecahkan dia jadi 4 kumpulan pula. 4 kumpulan tu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Daripada 4 kumpulan ni pula dia pecah jadi 2 je akhirnya. Jadi makin sikit. Istighna dengan iftikar. Bagi faham bulat-bulat istighna iftikar, lah kali tinggal 1. Apa satu tu? Mula 2 istighna iftikar. Mengaji betul-betul faham istighna iftikar ni tinggal 1. Apa yang 1 tu? Allah. Tu nama makrifah, kenal dah. Maknanya insya-Allah lah, kan? Kenal Allah yang 1. Tak nampak lain dah. Nampak Allah. Nak. Lepas tu kalau dalam tasawuf, orang yang dah makam dia dah tinggi makam tasawuf dia, dalam bab tauhid dia, akidah dia pada Allah, keyakinan dia pada Allah, dia tak bicara dah tentang sifat 20 ni. Fana dah segala sifat ni, sebab segala sifat tu hanya pada Allah ni. Dia tak bicara tentang kudrat, dia bicara Allah. Allah, dia kata Allah. Tak boleh tanya apa pun, kudrat macam mana? Allah. Iradat Allah. Kata. Tapi yang betul-betul lah. Jangan yang kopiah sengit. Tanya Allah. Ni wali. Wali apa dia tak erti apa tu. Dia jawab Allah je lah. Kena tengok gak lah. Maksudnya tu. Kita moga-moga lah. Sampai satu tahap kita Allah. Allah segala-galanya Allah. Sampai terpadam ilmu. Maksud terpadam ilmu tu, kita tak nampak dah ilmu tu pada kita. Ilmu tu semua pada Allah. Kita ni macam pinjaman sahaja, kan? Macam sebuah tin yang diisi barang. Barang tu boleh diambil balik. Tin kita tin kosong. Tu kita tu tin kosong. Isi barang penuh. Ambil balik kosong balik. Tu kita. Hakikat tak ada isi. Hakikat kosong. Kita tak diisi. Mula-mula mengaji nampak lagi ilmu kita. Ilmu aku berkah-berkah. Aku pandai ni bab ni. Itu nampak diri lagi. Lama-lama esok kalau kita belajar betul-betul, tak ada, kosong. Sehingga kan akhirnya dia tak mengaku alim dah, dia mengaku jahil. Aku jahil maknanya. Bodoh, tak tahu apa. Siapa nama tu? Kamus Al-Marbawi. Kan? Syekh Al-Marbawi. Syekh Al-Marbawi dia mengaji Mekah lama. Lepas tu kecoh di Mekah sana tu, kata Al-Marbawi ni seorang ulama yang alim sangat. Sebab kuatnya dia mengaji, ilmunya tinggi, alim. Alim, dengar-dengar dia ni rakyat mana? Rakyat Malaysia. Lubuk Merbau. Tu nama Merbawi tu. Lubuk Merbau. Jadi bila kerajaan Malaysia dapat tahu ada seorang rakyat dia sangat terkenal di tanah Arab, di dunia Arab, sehingga orang panggil guru yang sangat hebat, sangat alim, jadi syekh apa sebagainya, barulah kerajaan nak orang cakap apa, nak meminjam kebanggaan tu. Jadi kerajaan minta Syekh Marbawi balik ke Malaysia untuk nak diberi satu anugerah apa nama tu, yang tahunan tu, apa tu, Ma'al Hijrah. Anugerah Ma'al Hijrah. Tokoh ulama, kerana mengharumkan nama negara di persada Arab sebagainya. Jadi minta, mula Syekh tak nak balik. Saya kata tak nak, aku nak mengaji sini. Dia kata tolong sampai panggil, bagi surat, panggil sampai duta datang jemput dia apa semua, suruh datang juga, suruh balik juga. Kali dah asakan demi asakan, dia paksa dia balik juga lah. Balik Malaysia. Balik Malaysia suruh diberi ucapan dekat atas pentas. Minta Syekh Al-Fadil gini. Dia pun naik atas pentas bagi salam. Assalamualaikum, saya tak tahu apa-apa. Dia kata. Assalamualaikum, turun balik. Ucapan dia, saya tak tahu apa-apa. Betul turun. Allah, tu kata alim sungguh. Kita ni naik atas sampai orang kata dah masuk berhenti. Dia tak tahu apa. Pada alim hebat. Sebab dia meletakkan dirinya rendah. Siapa meletakkan dirinya rendah, Allah tinggikan diri dia. Tu je kunci dia. Siapa yang meletakkan dirinya tinggi, Allah merendahkan dia. Jadi terpulang kat kita lah.
Tu. Jadi nanti kita sambung sifat istiqna dan iftiqar untuk lebih kita faham akan apa peranan ataupun darjat kita sebagai hamba di sisi Allah. Kemudian kita jawab sedikit soalan sekejap je. 29 dah. Mana ini kita jawab yang ni dulu. Saya ringkas sikit. Assalamualaikum Ustaz. Ni Uncle Najib tanya dalam grup. Pakcik Najib nak tanya Ustaz Syakir apa maksud Hafizahullah. Sebab pakcik ada terbaca nama tok guru kita ditulis tok guru Siddiq Nur Hafizahullah dalam FB. Minta maaf Ustaz pagi-pagi tanya soalan. Dia tanya aku 5.42 lepas sahur. Tak apalah. Uncle Najib agaknya dari mimpi tu kan. Dia tanya apa tu Hafizahullah. Untuk pengetahuan Uncle Najib ni sahabat kita di pondok ni, dia orang India masuk Islam. Jadi kadang-kadang soalan-soalan itu memanglah yang dia belum tahu. Kalau kita yang dah tahu ni jangan rasa ni pula. Jadi Hafizahullah maksudnya Allah memelihara dia. Semoga Allah memelihara dia. Dia ada panggilan Hafizahullah, ada panggilan rahimahumullah. Kemudian ada panggilan radhiyallahu. Okey, untuk para sahabat dan ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama yang dulu ataupun golongan-golongan yang memang tinggi darjat maqam mereka, maka kita letak di belakang namanya radhiyallahu anhu. Maknanya Allah mereda akan dia. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma, kalau ramai radhiyallahu anhum. Itu mereka. Adapun ulama yang terkemudian, ulama zaman sekarang ni, okey, dia pecah dua. Kalau masih hidup dipanggil Hafizahullah. Kalau sudah meninggal rahimahullah. Dia begitu. Jangan pula lagi panggil rahimahullah. Nampak? Rahimahullah tu memanglah tak lari makna. Rahimahullah maknanya yang disayangi Allah. Ataupun semoga Allah menyayanginya. Tapi Hafizahullah semoga Allah memeliharanya. Cumanya adat dalam pengajian, adat orang berilmu ni, Hafizahullah ni selalunya dikhususkan untuk orang yang hidup. Rahimahullah untuk orang yang dah pergi. Jangan, tapi nampak pelik lah. Kita persilakan Ustaz Syakir rahimahullah. Aku nak hati lagi. Tak ada masalah. Dia doa juga Allah sayang kan. Tapi adat dia tak kena. Adat biasanya Hafizahullah untuk masih hidup, rahimahullah untuk setelah meninggal dunia. Jadi ini adalah doa sebenarnya. Doa untuk kita doa pada guru kita. Kerana kata ulama sufi, siapa yang tidak memuliakan gurunya, maka Allah memutuskan berkat ilmunya kepada berkat ilmu gurunya kepada anak murid dia. Dalam kitab yang lain anda baca, siapa yang terlintas di hatinya memburukkan gurunya atau bersangka buruk terhadap gurunya, maka sudah tertutup jaringan ilmu, pemberian ilmu. Allah tutupkan berkat ilmu tu. Maknanya kan dia mengaji pun ilmu tak masuk. Lepas tu kita kena jaga adab dengan guru, kan? Jangan buat hati guru terluka, terasa hati dan sebagainya. Kena jaga. Di zaman Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid anda tak ingat nama ulama tu? Kalau tak silap lah, kan? Dia ada seorang anak murid mengaji dengan dia. Jadi ada seorang ni dengki dengan syekh ni. Jadi dia pun buat skodeng, dia teropong. Dia nampak syekh ni makan dengan anak murid. Tapi anak murid dia khidmatlah, anak murid dia di depan guru dia. Guru dia makan dulu. Tapi dah jadi kebiasaan guru dia makan separuh, lagi separuh guru dia akan bagi ke anak murid dia. Tapi guru dia makan dulu, makan dah habis separuh, bagilah anak murid dia makan. Jadi bila tengok benda ni, kawan ni pergi report ke bapak budak ni, bapak pelajar ni. Dia kata, kamu ada anak nama sekian-sekian ya? Anak kamu mengaji dengan syekh ni, betul? Kamu tahu tak syekh tu buat apa kat anakmu? Bapak ni tanya kenapa? Dia buat anak kamu macam binatang. Dia buat macam anak kamu ni khadam. Dia makan puas-puas dulu, kemudian baki yang dia tak makan baru dia bagi anak. Maknanya baki dia tak suka tu baru dia bagi anakmu. Jadi anak kamu ni macam ni lah.
macam kuli batak lah macam tu, kena makan sisa gitu. Jadi bapak ni marah. Bapak ni pergi jumpa, dia ambil anak dia. Saya hantar anak saya dekat awak ni untuk awak ajar dia ilmu agama supaya jadi ulama esok besar. Tapi awak buat anak saya macam sampah. Awak buat anak saya macam kuli batak gini. Syekh tak jawab panjang pun. Syekh kata, ambillah anakmu balik. Syekh kata, ambillah anakmu balik. Memang saya nak bawa balik, kata dia. Dia mau balik. Balik rumah tu dia tanya anak dia soalan. Dia nak test ilmu anak dia. Dia tanya soalan ni, anak dia boleh jawab. Tanya soalan ni, anak dia boleh jawab. Maknanya hebat ilmu yang guru dia bagi kat anak murid dia tu. Maknanya pandai, jadi alim. Jadi bapak dia rasa bersalah. Bapak dia kata, silap aku. Patutnya biar dia terus mengaji. Sebab aku tengok dia mengaji dengan syekh ni bagus sampai jadi alim ni. Dia pun hantar balik. Bila hantar balik, tolong terimalah, dia Melayu lah. Tolong terimalah syekh, anak saya ni mengaji. Sebab saya tengok anak saya pandai. Nak duduk dengan kamu ni pandai. Hantar dengan orang lain tak jadi macam ni. Hantar dengan syekh, Allah, jadi alim ni, boleh jawab semua soalan saya tanya. Kata syekh, bukan aku tak nak terima, dia kata. Tapi sebenarnya Allah dah tutup hati dia daripada menerima ilmu daripadaku. Jadi kalau kamu hantar pun tak ada gunanya. Kerana ilmu takkan masuk dah. Start daripada sekarang, kerana mendapat ayah yang derhaka ataupun kurang hajar kepada guru. Maka ayah dia nyesal sungguh. Kan? Itu silap ayah, bukan silap anak murid. Kalau silap anak murid lagi. Kan? Sebab tu jaga. Antara adab-adabnya gini lah. Kita memuji nama-nama mereka dengan kita letak Tuan Guru Haji Siddiq Noh Hafizahullah sebagai contoh. Itu sebagai satu kemuliaan. Doa kita muliakan guru kita. Bila kita muliakan guru kita, Allah muliakan kita, insya-Allah. Jadi gitu. Jadi itulah soalan tadi. Kita jawab satu dululah sebab kekangan masa, kita nak terus ke sembahyang Isyak dan tarawih. Jadi insya-Allah soalan-soalan yang lain kita jawab pada sesi pengajian yang akan datang lah, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa amalana amalas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.